Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi anda bersama dengan Mr. Afifi dalam channel Afifi Arif bersama rancangan Teroka Sains bersama Mr. Afifi. Okey, jadi untuk episod kali ini kita akan teruskan pembelajaran dalam subjek sains. Untuk episod kali ini kita akan belajar tentang topik tahun 4 versi DLP dalam tajuk unit 4 iaitu plants dan fotosintesis. Untuk episod kali ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Okey, untuk episod yang lalu kita sudah belajar mengenai plants respond to stimuli, iaitu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan, dan kita juga sudah kenal pasti apakah contoh-contoh rangsangan yang telah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi untuk melihat tentang topik tersebut, anda boleh klik link di atas ini ataupun dalam description di bawah ini untuk mendapatkan topik yang sebelumnya. Okay, for this episode, we will learn about photosynthesis, and then we will look at the needs of photosynthesis. What is the needs? Apakah keperluan untuk menjalankan proses fotosintesis, and then what is the product of photosynthesis? Itu apakah benda yang dihasilkan oleh fotosintesis, and the last one is in the importance of the photosynthesis process to our lives, ataupun dalam kehidupan seharian kita ataupun dalam kehidupan kita, apakah kepentingan proses fotosintesis. Okay, so kita akan teruskan dengan melihat kepada buku teks anda. Okay, class. So let's look at this textbook about photosynthesis. Okay, this is actually happen to the plants. Okay, ia selalunya ia akan berlaku kepada tumbuh-tumbuhan. So what is photosynthesis actually? Okay, kita baca dekat sini. Plants, humans and animals. Okay, tiga perkara ini, plants, humans and animals need food to survive and grow. Kita tahu humans dengan animals memerlukan makanan untuk terus hidup dan juga membesar. So what about plants? Jadi bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Okay, tumbuh-tumbuhan tak boleh makan macam kita. Kita boleh makan nasi, makan sayur, tapi tumbuh-tumbuhan tidak boleh. So humans and animals can move to find food. Okay, humans and animals can move, boleh bergerak untuk mencari makanan. But plants are not able to move. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Are not able ni maksudnya tidak boleh bergerak. So how plants? Jadi bagaimana? How do plants make their own food? Bagaimana tumbuh-tumbuhan ini membuat makanannya sendiri? So let us follothe the conversation between the tree and the bird. So conversation ni adalah perbualan. Okay, perbualan antara tree and the bird. Burung dan juga pokok. Nampak ada pokok di sini. Ditanya, Mrs. Bird, okay, do you know that I make my own food? Ditanya pada burung tu, burung, tahu tak yang saya membuat makanan saya sendiri? So burung pun tanya, how do you make your own food? Bagaimana kamu membuat makanan sendiri? How do you make your own food? Okay. Dia kata apa? I make my own food through photosynthesis. Saya membuat makanan melalui fotosintesis. Jadi sebenarnya, what does the photosynthesis mean? Apakah sebenarnya maksud fotosintesis? Itu yang kita nak tahu. So photosynthesis actually a process of making their own food. Okay? Proses membuat makanan mereka sendiri. Siapa mereka tu? Tumbuh-tumbuhan. Okay, so let's look at the needs of photosynthesis. Kita tahulah photosynthesis ni proses membuat makanan oleh tumbuh-tumbuhan. Okay, so jadi apa keperluan dia? What is the needs? Needs ni maksud dia keperluan. Okay, needs ni maksud dia keperluan. Okay, the needs of photosynthesis. Okay, plants need sunlight. Yang pertama, dia perlukan apa? Sunlight ni apa? Cahaya matahari. Okay, chlorophyll. Chlorophyll ni dalam bahasa Melayu chlorophyll jugalah. Carbon dioxide, gas, dan juga water, air.
untuk fotosintesis. So there are 4 main needs ataupun 4 produk yang utama yang diperlukan untuk fotosintesis. Ni 4 benda ni kamu kena ingat. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Jadi kita tengok di mana penggunaan dia. Where is the needs? How they use the product to make photosynthesis. So let's look at the first one is sunlight. Okay, ini adalah main source of energy. Energy ni adalah tenaga. Okay, maksud dia sumber utama tenaga. So dia perlukan tenaga untuk membuat photosynthesis. And then number 2 is carbon dioxide. Carbon dioxide adalah gas. The air which enters the leaf. Okay, gas in the air. Gas dalam udara yang masuk ke dalam daun. Dia masuk ke dalam daun. Nampak tu? Okay, dia masuk ke dalam daun. And then number 3 is water. Water absorbed through the roots. Air ini diserap melalui akar. Okay, and then last one is chlorophyll. Chlorophyll adalah green coloured substance in plants. Maksudnya bahan. Substance ni bahan. Okay, bahan yang berwarna hijau dalam tumbuhan. So you look at this picture, nampak ni gambar ni, ini adalah chlorophyll. Okey, jadi itu yang dipanggil chlorophyll sebab itu tumbuh-tumbuhan tu nampak hijau. Jadi dia boleh membuat makanan dia sendiri. So this is the 4 needs to make photosynthesis. Keperluan, ada 4 keperluan untuk melakukan proses photosynthesis. Okey. Jadi, what do plants need for photosynthesis? Apakah yang tumbuh-tumbuhan perlukan? So, 4 itu sahaja untuk membuat makanan dia sendiri. Jadi, apakah produk fotosintesis? Bila dia orang buat makanan sendiri, apakah produknya? Okay, so let's look at this page. During photosynthesis, semasa proses fotosintesis, apa yang berlaku? Chlorophyll absorb sunlight and converts water and carbon dioxide into glucose and oxygen. Panjang sikit kan? Sikit. Chlorophyll absorb. Absorb ni adalah menyerap. Okay. Chlorophyll menyerap cahaya matahari and convert dan menukarkan. Sorry, itu saya cikgu. Okay, cikgu padam sikit. Menukarkan. Okay, jadi chlorophyll dia menyerap cahaya matahari dan menukarkan air dan karbon dioksida kepada glukos dan oksigen. Inilah hasil dia. Bila berlakunya fotosintesis, ia menyerap cahaya matahari dan menukarkan air, karbon dioksida ke glukos dan oksigen. Itulah hasil dia. Dia buat fotosintesis, dia dapat glukos dan juga oksigen. Okay. The glucose produce yang terhasil. Produce ni terhasil is then combined to form starch which is stored. Okay. Kita pelan-pelan. Combine ini the glucose. Glucose yang terhasil kemudiannya. Kemudiannya combine. Combine ni maksud dia dicampurkan ataupun dia bergabung untuk membentuk. Form ni membentuk starch, kanji, which is stored in parts of plants. Yang mana untuk membentuk kanji, yang mana ia disimpan. Stored, nampak ni. Stored ni maksudnya disimpan dalam bahagian tumbuhan. In parts of plants. Dalam bahagian-bahagian tumbuhan seperti daun, stems ni batang, roots ni akar, seeds ni biji benih, flowers, bunga dan juga fruits dalam buah-buahan. Jadi, proses dia, sekali lagi cikgu ulang, klorofil menyerap cahaya matahari dan kemudian menukarkan air dan karbon dioksida kepada glukos dan oksigen. Dua benda tu terhasil. Jadi, 4 benda yang digunakan tadi menghasilkan 2 benda, glukos dan oksigen. Okay, glukos ni dia bergabung untuk membentuk kanji yang mana dia disimpan dalam bahagian-bahagian bahagian tumbuh-tumbuhan.
Jadi bila dah jadi glukos tu, dia simpanlah dalam batang dia, dalam daun, dalam akar, dalam biji benih dan sebagainya. Okay, so itulah cara dia membuat proses fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Jadi secara mudahnya, apakah makanan untuk tumbuh-tumbuhan? Glukos itulah dia punya makanan dia. Dan satu lagi oksigen. Nampak ni contoh. Okay, glucose stored in the form of starch. Dia disimpan dalam bentuk kanji. Substance produced as food. Okay, dia dihasilkan sebagai sumber makanan. Oksigen. Satu lagi yang terhasil apabila proses fotosintesis adalah oksigen. Iaitu gas yang terkeluar into the air ke udara melalui daun. Maksudnya gas oksigen ni dia keluar melalui daun. Bila buat proses fotosintesis, ada klorofil dan oksigen. Oksigen keluar melalui daun. Okey. So, inilah dia punya bahasa mudah dia. Carbon dioxide tambah water ditambah dengan cahaya matahari dan juga klorofil menghasilkan dua produk iaitu glucose and oksigen. Glucose ni disimpan dalam bahagian badan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kanji dan oksigen ini dibebaskan ke udara melalui daun. Jadi itulah produk fotosintesis. Jadi seperti yang kita tahu dulu kita pernah belajar, oksigen diperlukan oleh siapa? Human and animals, untuk haiwan dan juga manusia oksigen. And then bila kita pula menghembus nafas, kita akan keluarkan apa? Carbon dioxide. Siapa yang guna carbon dioxide tu? Tumbuh-tumbuhan. Okey. Boleh faham setakat ni? So, kamu kena dengar 2-3 kali. Kalau kamu tak faham, kamu cuba ulang balik apa yang cikgu dah sebutkan sebentar tadi. So, kamu kena faham konsep dia. Okay? Baik. So, jadi kamu boleh buat aktiviti ni di kelas kamu ataupun bersama dengan ibu dan bapa kamu di rumah. Tiada masalah. Okay? Kemudian, jadi yang terakhir adalah the importance of photosynthesis to living thing. Jadi setiap perkara yang berlaku mesti ada kepentingan. Sebab apa dia buat benda tu? Sebab apa kita buat perkara tu? So, tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis ni bukan saja-saja. Okay, dia ada kepentingan dia untuk living things, benda-benda hidup yang lain. Jadi, importance ni adalah kepentingan. Okay, kepentingan of photosynthesis to living things. Okay, plants constantly carry out photosynthesis to enable them to produce their own food. Jadi tumbuh-tumbuhan constantly ni berterusan. Okay, carry out photosynthesis. Sentiasa berterusan melakukan proses fotosintesis to enable. To enable ni maksudnya untuk membolehkan mereka produce, menghasilkan their own food. Menghasilkan makanan mereka sendiri. So, the products of photosynthesis also provide benefit to other animals and the surrounding environment. Jadi produk fotosintesis ni tadi dia kata also juga provide. Provide ni maksud dia memberi ataupun menyediakan benefit, kelebihan ataupun benefit ni kelebihan lah. Okay, to other animals and the surrounding environment, kepada haiwan dan juga alam sekitar. Okay, surrounding environment, suasana ataupun environment sekitar. Observe the situation. Ada dua situation dekat sini. The first one, dia kata apa? The plants here grow well. Tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan elok. Thankfully, we can get enough food from them. Apabila tumbuh-tumbuhan ni, nampak ni. Bila tumbuh-tumbuhan tu hidup dengan sihat, dia menghasilkan apa? Dia ada buah, dia ada daun, kan? Jadi buah, daun semua ni siapa ya? Untuk siapa? Untuk benda-benda hidup lain seperti apa? Burung. Jadi burung yang akan makan buah. Burung nak makan buah. Kita pun nak makan buah. Jadi kalau fotosintesis tak berlaku, tumbuh-tumbuhan tak ada makanan, tumbuh-tumbuhan tak ada menghasilkan buah, jadi kita pun tak boleh nak makan buah. Betul tak betul? Okay, so itu adalah kepentingan yang pertama. Nampak ni, kambing makan rumput. Kalau rumput tak hidup, tak adalah kambing makanan. And then the second situation is we can supply oxygen for humans and animals to breathe.
tumbuh-tumbuhan ini bila dia melakukan proses fotosintesis, dia boleh supply. Supply ni membekalkan oksigen kepada manusia dan juga haiwan untuk bernafas. Betul tak kita pakai oksigen untuk bernafas? Jadi bila kita sedut nafas, sedut udara, kita nak oksigen. Kita hembus apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide ni untuk siapa? Kita bagi balik kepada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk buat fotosintesis. Nampak dia kata, we also absorb carbon dioxide for photosynthesis. Maksudnya, tumbuh-tumbuhan dia disedutlah carbon dioxide yang kita keluarkan. Dan bila dia orang keluarkan oksigen, kita pula sedut oksigen daripada dia orang. This helps to maintain the balance of gas composition in the air. Ia membantu untuk mengekalkan ataupun mengimbangkan komposisi gas dalam udara. Maksudnya cukup ada carbon dioxide and ada oksigen. Nampak dia, kita nampak. Jadi, why is photosynthesis important to living thing? Tadi kita dah sebut. Kerana because it enables plants to provide food. Kerana ia membolehkan tumbuhan untuk membekalkan makanan kepada mereka sendiri. And then to produce oxygen for breathing. Untuk menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. And then the last one, to maintain the balance of gas composition in the air. Untuk menstabilkan komposisi gas di dalam udara. So that is the importance. Okay, so kita dah belajar tentang 3 perkara about photosynthesis. The first one is the needs of photosynthesis, iaitu tentang keperluan untuk fotosintesis. Dan yang kedua, kita dah belajar tentang the product of photosynthesis, iaitu apakah hasil fotosintesis. And then yang ketiga, kita dah tahu what is the important things. Okay, importance of the photosynthesis to the living things. Okay, so itu 3 perkara yang kamu perlu tahu. Jadi kalau kamu rasa kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ini untuk kamu belajar tentang fotosintesis. Okay, jadi setakat ini sahaja untuk fotosintesis kali ini, untuk unit plants kali ini, dan kita akan sambung ke unit baru pada episod yang akan datang. Jadi teruskan bersama Mr. Afifi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye.